Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita lagi dan lagi menyatakan syukur kita pada Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayang Dia, Allah telah izinkan kita untuk terus dapat memakmurkan rumah Allah. Kita masih lagi dijemput untuk berada di tempat yang mulia ini, di tempat yang mana menjadi gedung rahmat Allah atas muka bumi ini. Macam mana kita masuk, setiap kali kita masuk surau kita ni, kita baca Allah maftahli abwaaba rahmati. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita teruskan malam kita ni dengan sebagaimana jadual lah, untuk kita muzakarahkan, bincangkan daripada kitab Penawar Bagi Hati. Jadi insya-Allah untuk malam ni kita sambung masih lagi muka surat 98. Maknanya ada 2 muka surat lebih kurang kita akan tamatkan kitab kita ni. Setelah berapa tahun? Siapa ingat? Saya ingat rasa belas tahun juga pergi dia tu, kan? Cuba tengok catatan pertama tu berapa bulan. Kalau yang pakai kitab samalah daripada dulu sampai sekarang, kan? Tahun 2010 tuan-tuan. Itu saya cakap. Makan belas tahun juga dia pergi dia tu, kan? Sekarang tahun 23. Dah nak hampir 24 pun. Maknanya hampir 13 tahun jugalah kita duduk mengadah kitab ni. Itu pun kalau Allah izin lah, kalau Allah Ta'ala izin. Rasanya ramai dah duduk tadah sama-sama, dah pergi dulu pun tak sempat nak tamatkan kitab. Tapi hayat dunia ini yang tamat dulu, kan? Jadi insya-Allah kita teruskan muzakarah kita pun memang berkenaan dengan mengingati mati. Sifat yang terpuji, sifat yang perlu kita ada dalam hati kita, sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu kita hiaskan hati kita dengan sifat ini ialah yang ke-10, iaitu zikrul maut, mengingati mati. Mengingati mati. Kata musannif kita, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah, beliau membawakan kepada kita satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kata beliau, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kita kata anhuma kerana kedua-duanya adalah bertaraf sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah si anak pun sahabat Nabi, ayah dia Umar ibn Khattab pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita panggillah, kita letakkan gelar di belakangnya itu radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabirin. Ini adalah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar ini seorang sahabat yang kiranya dalam kategori sahabat muda lah. Macam kita ada imam muda, kan? Dia sahabat muda lah kiranya tu. Maknanya semasa hayat Rasulullah, beliau ni kira macam remaja gitu. Tetapi beliau ini satu orang yang terkenal sebagai fana'ir Rasul. Fana'ir Rasul maknanya orang yang fana dengan kecintaan yang teramat sangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ni semua taksub dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat bila
Mughirah bin Syu'bah, dia masa tu tak Islam lagi dan dia pun mewakili orang Quraisy datang nak berbincang. Maka dia perhati macam mana sahabat-sahabat Muhammad ni, sahabat Rasulullah SAW ni dengan Rasulullah. Maka dia balik, dia report kata, aku ni dah pergi jumpa, menjadi utusan untuk berbincang, bertemu dan sebagainya, sebagai perwakilan duta dan sebagainya kepada maharaja-maharaja, baik Parsi, baik Rum, baik Kisra, baik Kaisar, baik Maqawqis, baik siapalah, banyak dah raja-raja aku pergi, tapi aku tak pernah tengok bagaimana keadaan pengikut-pengikut raja ni yang macam mana sahabat-sahabat Muhammad. Mereka katanya ni, dia kata aku perhati tengok bila Muhammad bercakap, satu orang tak angkat muka, semua dengan penuh khusyuk, dengan penuh rasa tawaduk, dengan penuh rasa ta'zim, mengagungkan Nabi, akan dengar dengan penuh hati-hati. Dan Nabi suruh je, semua berebut nak buat. Sehingga kata beliau, aku tengok bila Muhammad ni ambil wuduk, mereka tak akan benarkan air wuduk tu tersisa jatuh ke bumi begitu sahaja. Mereka berebut-rebut nak ambil air wuduk, bekas air wuduk Nabi SAW. Kalau Nabi SAW ludah sekalipun, mereka akan sambut ludah Nabi SAW. Kalau kita dengar hak tu peninnya, oi, ni berat punya fanatik ni. Tuan-tuan, fanatik pada Nabi SAW macam tu tak ada masalah, kan? Sebab dia Nabi. Jangan kita fanatik macam tu pada orang selain Nabi, kan? Sebab kita kena ingat, Nabi SAW walaupun beliau itu manusia macam kita ni, kita duk sambut maulid ni kan, banyak duk ceramah ni. Nabi SAW ni bashar. Bashar ni dia ada kulit, ada daging, ada rambut, ada tulang, ada semua darah macam kita. Tu nama dia bashar. Physical side. Sebagai seorang manusia macam tu, memang sama macam kita. Tetapi dari segi maqam baginda, kedudukan baginda di sisi Allah terlalu jauh berbeza. Bahkan baginda SAW diberikan gelar sebagai asyraful makhlukat, semulia-mulia makhluk. Semulia-mulia makhluk. Tak payah sebut tentang tubuh badan Nabi SAW. Dalam kitab Hasyiah Ibnu Hajar Al-Haythami mensyarahkan kitab Al-Idah karangan Imam An-Nawawi, dalam bab menceritakan tentang muqam fil Makkah wa hajjatul wada' dan wa tawaful wada', menceritakan, membahaskan berkenaan dalam bab bermukim di Mekah dan juga masalah tawaf wada', tawaf perpisahan bila nak keluar daripada Mekah. Maka dibahaskan di situ, maknanya dalam tu dicatatkan Imam Ibn Hajar Al-Haythami, dia kata mensyarahkan apa yang dinukil, yang dibawa, dicatat oleh Imam An-Nawawi di dalam Al-Idah, bahawasanya mereka berbahas, ataupun pada kalangan ulama Islam zaman berzaman berbincang tentang mana lebih mulia, Mekah atau Madinah. Ada setengah kata Mekah lebih mulia, ada setengah kata Madinah yang lebih mulia. Tuan-tuan kata hak mana lebih mulia? Madinah ke Mekah? Sebab tuan-tuan, tak habis kitab kita nanti ni. Ni tak masuk bab lagi ni baru mukadimah baru ni. Sebab dah tersebut, kan? Kena hurai bagi habis lah juga. Siapa kata Mekah lebih mulia daripada Madinah, angkat tangan. Tak ada orang sokong Mekah lah. Okey, 2 orang lah. Masya Allah. Jadi semua ahli Madinah ni, semua lain. Siapa kata Madinah lebih mulia daripada Mekah? 1, 2, 3, 4. Kalau ikut demokrasi, menang Madinah. Kan? Katanya Imam An-Nawawi, dia kata wa indana, adapun di sisi kami Makkah itu lebih mulia daripada Madinah. Maksudnya kesimpulan punya yang tu bawa dalil, yang ni bawa dalil, bahas punya bahas. Imam An-Nawawi sendiri dia mencenderungkan kepada pendapat yang mengatakan bahawasanya Mekah itu
lebih mulia daripada Madinah. Tetapi di dalam syarah nota kaki yang dibuat oleh Imam Ibn Hajar Al-Haythami, dia tulis kat bawah itu wa mahallul khilaf. Tetapi walaupun ada pendapat yang kata Mekah tu lebih mulia, ada yang kata Madinah tu lebih mulia. Berbeza pendapat. Memang ada dua pendapat ulama. Bagaimanapun dua-dua kelompok ini bersetuju. Contoh Imam Malik. Imam Malik rahimahullah, tok guru Imam Syafi'i kita. Jangan main-main, bukan kecil anak tu. Dia ni tok guru pada Imam Syafi'i. Imam Malik sendiri mengatakan Madinah lebih mulia daripada Mekah. In general, Madinah lebih mulia daripada Mekah. Tetapi Imam An-Nawawi yang mewakili mazhab Syafi'i mengatakan wa indana. Wa indana ni maksudnya di sisi kami, mazhab Syafi'i ni, Mekah lebih mulia in general daripada Madinah. Bagaimanapun, hasyiah ni maksudnya syarahan, nota kaki yang dibuat oleh Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Dia kata wa mahallul khilaf. Tetapi ada tempat yang walaupun mereka sepakat tentang perkara tu, dari segi bahawasanya Mekah itu lebih mulia daripada Madinah, tetapi kedua-dua pihak ini bersetuju. Hak sokong Madinah ni, macam tadi ramai ahli Madinah tadi tu, hak sokong Madinah ni pun boleh bersetuju dengan satu poin, iaitu buka tanah tempat yang jadi Kaabah tu, yang tu semua sepakat ittifaqan, kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami, ittifaqan, bersepakat para ulama itu lebih mulia daripada Madinah. Walaupun grup ataupun kelompok yang menyatakan Madinah lebih mulia daripada Mekah pun, mereka bila bab kata yang tapak Kaabah tu, itu kalau yang tu saja, mereka setuju, boleh setuju, memang itu lebih mulia daripada keseluruhan Madinah. Faham tak? Bagaimanapun, kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami, sebagaimana yang dinukilkan daripada Qadhi Iyad dan juga Ibn Asakir, Al-Imam Ibn Asakir dan juga Al-Qadhi Iyad, bahawasanya berijma', konsensus. Ijma'an maknanya konsensus di kalangan ulama' ni semua juga, termasuk yang sokong Mekah. Dengar elok-elok nah. Termasuk yang sokong Mekah sekalipun pun bersetuju, bahkan ijma'. Ijma' ni konsensus. Dua-dua grup ni boleh konsensus bahawasanya tanah yang mengandungi jasad Nabi, maknanya lahat Nabi SAW lah, liang lahat Nabi tu, tanah yang berdempel dengan jasad Nabi SAW, itu lebih mulia daripada Kaabah. Bahkan kata Qadhi Iyad, adalah satu perkara yang sangat jelas, zahirun jaliyun, satu perkara yang sangat jelas, bahawasanya tanah yang sedang berdempel dengan jasad Nabi SAW, di lahat Nabi SAW, makam Nabi SAW, tanah itu lebih mulia daripada arash Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta arash Allah pun tak boleh nak lawan tanah yang berdempel dengan jasad Nabi SAW. Tuan-tuan, tu baru tanah, belum jasad Nabi SAW sendiri. Itulah kemuliaan Nabi SAW. Ni ijma' ni, konsensus di kalangan ulama'. Bukan yang ni kata macam tu, yang ni tak. Semua boleh sepakat. Dua-dua grup ni sepakat atas perkara ini. Itu boleh tengok dalam kitab Hasyiah Ibn Hajar Al-Haythami, lil idah fi manasikil haji wal umrah lin Nawawi. Imam An-Nawawi dia buat satu kitab Al-Idah, yang penerangan berkenaan manasik haji dan umrah. Imam Nawawi buat kitab. Datang Imam Ibn Hajar Al-Haythami syarahkan kitab tu. Tu dan panggil dia hasyiah, syarah kepada kitab tu sendiri. Jadi kedua-dua ni adalah imam daripada kalangan mazhab Syafi'i rahimahullah. Baik, habis kat situ. Sekarang kita balik kepada apa yang dibawa oleh pengarang kita, musannif kita, meneruskan apa yang tercatat muka surat 98 ni, kalau ikut cetakan Jawi ni lah.
Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Abdullah bin Umar yang dikenali sebagai fana'ir Rasul, orang yang begitu taksub dengan Rasulullah SAW, sehingga pernah dia masuk Mekah, dia duduk Madinah, dia masuk Mekah, masuk satu jalan, tiba-tiba dia berhenti atas unta kau kuda dia ke, dia akan pandang macam ni. Dia akan cari. Jadi orang, yelah, mungkin orang duk ingat duk cari tengok siapa, nak cari siapa kan. Tapi tiap kali masuk Mekah je orang tengok mesti berhenti tang tu, dia akan macam ni. Jadi orang tanya, tak sebenarnya hang ni aku duk tengok pelik sangat. Masuk je mesti hang berhenti, hang macam duk jenguk-jenguk duk cari orang. Kata dia, dah aku tak cari siapa-siapa pun. Cuma aku pernah tengok Nabi SAW masuk Mekah dan Nabi SAW macam mencari-cari seseorang. Memang Nabi cari orang pun masa tu. Sejak itu, kalau aku masuk Mekah ni, aku akan berhenti tempat yang Nabi berhenti, dan aku akan memandang ke kiri ke kanan macam mencari seseorang. Walaupun sebenarnya aku tak cari siapa-siapa, hanya semata-mata aku nak ikut Nabi SAW. Ni dia punya fanatik dia dengan baginda Nabi SAW. Sehingga ulama-ulama, kalau tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak jumpa punca, mereka akan cari dalam perbuatan dan perkataan Sayyidina Abdullah bin Umar. Contoh, kita tengok, terutama kalau kita tengok dalam Syama'il Tirmizi tentang janggut Nabi SAW. Banyak hadis-hadis tentang janggut. Uban kat janggut Nabi ada berapa belah helai, janggut Nabi ni tebal dia macam mana, cara dia macam mana. Tapi tidak ada satu hadis yang menceritakan panjang janggut Nabi. Lebat ada. Sehingga kata bila Rasulullah SAW dalam solat, bila Rasulullah SAW bagi salam, akan nampak janggut Nabi SAW tu daripada belah tepi belakang ni boleh nampak, menunjukkan lebatnya janggut Nabi SAW. Tapi tak ada satu hadis yang kata janggut Nabi ni panjang mana, sampai dada ke, sampai pusat ke, tak ada. Jadi ulama cari tak ada. Akhir sekali Nabak kata kita cek macam mana keadaan Abdullah bin Umar. Sebab mereka tahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini dia punya fanatik, dia akan ikut sebiji-sebiji apa yang dia nampak pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tengok bila musim haji, bila musim haji, mereka dapati Abdullah bin Umar ni akan cekak janggut dia. Dia akan cekak janggut dia ni. Kemudian yang bawah daripada secekak tu dia potong. Maknanya sebelum ni janggut dia panjang. Janggut dia tu lebih daripada secekak. Tapi bila musim haji, dia genggam janggut dia ni dan dia potong yang bawah daripada secekak. Cekak tangan dia lah. Kan? Jadi ulama buat kesimpulan. Bila tengok keadaan itu, ulama buat kesimpulan janggut Nabi ni sebenarnya tak pernah kurang daripada secekak. Sedangkan tak ada riwayat pun yang langsung menceritakan dari Nabi. Hanya mengambil, kita kata, pelajaran, lesson learn, iktibar daripada perbuatan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sebab tu kita tengok ada orang janggut panjang, lebih pada secekak. Tak salah sebenarnya tuan-tuan. Sebab bila Sayyidina Abdullah bin Umar dia potong yang apa melebihi secekak pada musim haji, menunjukkan sebelum tu janggut dia panjang daripada tu. Dan oleh kerana dia ni dikenali sebagai seorang yang begitu fanatik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ulama buat kesimpulan sedemikian. Macam tu. Itu dari segi contoh bagaimana kesan fanatiknya Sayyidina Abdullah bin Umar ini kepada cara kita nak memahami agama ni. Ulama ambil panduan sampai tahap tu. Ini istimewa Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa Nabi pesan pada dia? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Artinya, ni kita baca ni erti yang dibawa oleh pengarang lah, oleh musannif kita. Jadi olehmu di dalam dunia seolah-olah engkau orang dagang atau yang lalu di jalan. Orang dagang ni maksudnya foreigners. Kan, pelancong lah, macam kita tengok
pelancong hak datang sini kan, oh ni orang luar ni, orang dagang, orang merantau, orang yang foreigners. Dia main negeri kita, nak melancong, nak bercuti, nak pergi sana sini. Tapi macam tu sajalah. Kan? Maknanya macam mana kalau orang yang travelling ni? Takkan dia bawa rumah sekali kot. Kan? Rumah dia besar mana pun dia tinggal lah. Dia bawa duit sikit, dia bawa baju 2-3 helai. Takkanlah satu gerobak baju kat rumah dia tu dia bawa semua. Jadi kata Nabi SAW, wahai Abdullah bin Umar, kamu jadilah kat dunia ni, jadilah kamu di dunia ini hanya seperti seorang yang dagang, au abiru sabilin, atau orang yang sedang merentas satu perjalanan. Travel lah, duduk tengah travel. Jadi ni tuan-tuan, macam tu lah. Macam kita lah, kalau kami penjawat awam ni, kalau kena outstation kan, outstation 3 hari 4 hari, takkan nak bawa setengah almari baju kan. Habis-habis bawa lah, tengok dalam 2 hari tu hak mana kena pakai yang rasmi. Kalau tak, kita pun pakai bawa 2 helai, pakai yang rasmi. Lepas tu baju hak biasa nak travel pergi balik dah habis cukup kan. Kalau seminggu pun kadang-kadang kita masuk dobi, hantar dobi, ulang juga bawa 2 helai tu juga pi dobi kan. Saya dulu mula-mula pergi Mekah, besar beg. Besar sungguhlah beg. Orang tu duk bagi nasihat begini habis kita bawa kan. Bila dah pi 5 kali, lah kecil je lah, backpack kan. Apa nak kalut kan? Apa kita nak kalut tuan-tuan kan? Mekah tu bukan pada pasir. Semua benda ada kat Mekah tu kan. Tak ada masalah. Dan saya pernah kena beg saya, dia miss macam mana, bagasi tak sampai. Kita sampai dah Madinah ni, beg tak sampai lagi. Tanya mas begitu begini lah kena pergi ke Jeddah pula, pergi cek kat Jeddah pula. Dia tersalah macam mana. Tapi kita okey je, beli serban baru, beli jubah baru kan. Sementara nak ambil beg tu, beg tu nak ambil sehari dah sebelum nak balik semula dah baru dapat beg tu balik kan. Tapi dapatlah balik kan. Dapat balik. Pernah jadilah, tapi tak ada masalah kita kan. Sebab kita dah. Sebab apa? Kita ni musafir je kan. Musafir nak pergi buat umrah, nak ziarah. Takkan kita dah bawa banyak-banyak. Tapi mula-mula pergi dulu, Allah, kain umrah saja pun 3 helai, 3 pasang. Padahal kat sana belambok kain setakat nak buat umrah kan. Tak ada masalah. Kalau buat haji lagi banyak, lagi besar beg. Patut tak ada apa tuan-tuan. Haji pun bukan nak susah apa sangat. Kena basuh lah kan? Kena rajin lah sikit. Nak basuh sana senang lah tuan-tuan. Sejam settle dah. Kering dah. Pergi jemuk sat, kering dah lepas tu, boleh pakai balik dah. Tak ada masalah. Bukan macam kita setengah hari tak tentu lagi kan. Kejap ya, gantung sat, palas. Jadi kita makin mudah. Kalau kawan saya hak mutawif tu lagi, memang beg sebiji je dia bawa. Beg tu beg ni, beg sandang je. Bawa grup ni, tapi beg sandang. Seolah-olah bagi dia, ni balik kampung apa kan? Tak ada apa lah. Semua ada sana. Apa masalah? Jadi kita, kata Nabi SAW, kamu duduklah hidup kat dunia ni seolah-olah kamu ini travel, sebagai seorang yang sedang bermusafir, orang asing, orang yang sedang bermusafir. Maknanya setakat perlu sudahlah. Cukuplah tu. Sebab apa? Nak tak nak, suka tak suka, kita akan tinggalkan dunia ini. Nama dia meninggal dunia. Dan berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini kata-kata Sayyidina Ibnu Umar sendiri, apabila engkau masuk pada waktu petang, maka jangan engkau nanti akan pagi. Dan apabila engkau masuk pada waktu pagi, maka jangan engkau nanti akan petang. Dan ambil olehmu daripada masa sihat engkau bagi sakit engkau, dan daripada masa hidup engkau bagi mati engkau. Menceritakan dia oleh Al-Bukhari. Jadi Abdullah bin Umar, dia dinasihatkan oleh Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun
au 'abiru sabilin. Hiduplah kamu di dunia ni wahai Abdullah sebagai seorang yang dagang, sebagai orang yang merantau, atau orang yang hanya berlalu dalam satu perjalanan. Maka sambung pula Sayyidina Abdullah bin Umar apa yang Nabi pesan tu, maka dia pula sambung. Oleh itu janganlah engkau menunggu, apa dia kata, janganlah engkau apabila engkau masuk waktu petang, jangan kau tunggu waktu pagi. Kalau sempat jumpa pagi, jangan kamu nak tunggu masuk petang. Apa maksud? Iaitu dalam menangguh-nangguhkan segala kebaikan. Kalau petang pagi itu, pagi itulah, jangan nak tunggu. Nak sedekah pagi nantilah, petang-petang sikit. Jangan. Kamu nak buat apa? Buat. Dapat saja taufik. Petang pagi buat cara pagi, petang buat cara petang. Kenapa jangan menunggu? Kerana itu hanya angan-angan. Maksud dia kita jangan panjang angan-angan kita. Kita berangan je nak masuk petang, sedangkan hakikat sebenar tidak ada jaminan pun kita akan sempat daripada pagi nak jumpa dengan petang. Kalau kita sempat jumpa petang, kita berangan saja nak jumpa pagi esok, berjanji dengan orang tu, berjanji dengan orang ni, kan? Tu angan-angan kita saja, tuan-tuan. Sebab hakikat sebenar tak ada satu janji jaminan pun yang kita akan sempat nak jumpa pagi esok. Itulah kata Sayyidina Abdullah bin Umar, hasil daripada nasihat yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, maka dia sambung nasihat itu dengan kata-kata beliau ini, peringatan daripada beliau, nasihat daripada beliau, tips daripada beliau, iaitu kalau kamu sempat dah pagi, jangan kamu nak tunggu petang. Kalau kamu sempat dengan petang, jangan kamu nak tunggu pagi. Ambil peluang masa sihat. Kita ni masa sihat ni lah macam-macam. Macam-macam sibuk sehingga kita menangguh-nangguhkan. Bila dah sakit, baru teringat nak buat semua. Lepas tu tak larat. Baru teringat nak buat semua. Lepas tu kita dah tak larat dah. Banyak kali lagu tu kan. Masa sakit ni rasa nak buat tu, rasa nak buat ni. Bila sihat sikit, habis. Masa sakit ni Allah, sebut Allah saja masa sakit ni. Masa sihat, haram. Nak menyebut Allah kan. Lain daripada hak wajib lah. Hak sunat ni pakai tak jadi dah. Kalau masa sakit ni Allah, astagfirullah. Khusyuk sungguh sebut astagfirullah pun khusyuk. Sebut subhanallah pun khusyuk. Sebut Allahu akbar, nak bangun tu Allahu akbar. Kan. Tapi kalau dah masa sihat, tuan-tuan, kita cepat lupa. Sebab itu kita jangan tunggu-tunggu macam tu. Maka kita buatlah persediaan. Dan dia kata, dan daripada masa hidup engkau bagi mati engkau. Jangan kita ini sehingga dah bertemu mati baru rasa nak buat benda. Orang mati ada rasa ke? Ada, tuan-tuan. Allah sendiri cerita banyak dalam Quran. Tu surah apa? Surah Sejadah tiap-tiap pagi Jumaat kita duk baca tu kan. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana basarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ni cerita orang dah mati. Walau tara izil mujrimun, kalau kamu lihat pada hari itu apabila dah jumpa dengan barzah, dah jumpa dengan akhirat, al mujrimun, orang-orang yang berdosa itu, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, menundukkan wajah mereka di sisi kepala mereka di sisi Tuhan mereka. Rabbana abasarna, sambil merintih merayu mengadu, ya Allah Tuhan kami dah tengok, wa sami'na, kami dah dengar betul semua yang pernah diberitahu oleh nabi-nabi dulu. Farji'na, hantarlah kami balik semula. Nak buat apa balik tu semua? Nak beli kereta baru? Nak buat rumah baru? Nak cari kerja hak mahal lagi gaji? Nak apa? Na'mal salihah, kami nak buat amal-amal soleh. Ini orang yang dah mati, dia akan nak tu, nak ni, nak tu. Tapi nak itu semua tak ada nilai. Sebab tu kata Abdullah bin Umar, ambil peluang masa hidup, jangan dah sampai mati. Bila mati kamu nak buat apa pun tak boleh dah. Kan? Nak buat apa pun tak jadi dah. Allah tak pandang dah, tuan-tuan. Lah ni kita
Terniat, malam ni aku nak try lah bangun tahajud. Ni duk dengar ustaz cerita bagus tahajud ni, tapi aku tak pernah nak tahajud. Malam ni nak try lah. Try. Tidur lambat juga. Sebab duk main game kan. Lambat juga tidur. Tak bangun juga tahajud. Dapat pahala tuan-tuan. Kat dunia. Tersedik malam tu rasa aku nak try lah bangun tahajud. Dapat pahala. Tapi kalau di akhirat, ya Allah, aku nak sedekah dah. Ya Allah, aku nak buat wakaf dah. Ya Allah, aku nak tolong anak yatim dah. Ya Allah, aku nak semayang dah. Ya Allah, ya Allah, semua tak ada nilai dah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ambillah peluang hidup ni sebelum datang mati. Sebab mati kita rasa macam-macam nak, tapi satu pun dah tak boleh buat apa dah. Allah Taala tak pandang. Dan hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari. Jadi dalam perenggan ini, musannif kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menceritakan, memerihalkan kepada kita, menjustifikan kepada kita betapa pentingnya mengingati mati, dan betapa kesan daripada ingat mati itu sedemikian. Sedemikian. Lepas pada tu perenggan yang seterusnya ini, pengarang kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili akan mula membahaskan macam mana antara cara-cara untuk memudahkan kita ingat mati. Zikrul maut, mengingati mati. Nak berzikir tentang mati ni macam mana? Adakah kita ambil buah tasbih, kita pun mati. Macam tu kah? Tidak tuan-tuan. Jadi cara-cara tu telah ditunjuk oleh Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah habis dah masa tadi kan? Dah bunyi tadi. Jadi insya-Allah minggu depan lah kan? Berapa bulan minggu depan? 15 kan? Hari Ahad. 16 ke 15? 15 Ahad, 15. Okey. Pada firasat saya tak ada tu 15 bulan tu. Dia macam ni sebab esok baru pasti sama ada 14 atau 15 flight saya ke London. Jadi rasanya memang tak ada lah. Minggu depan tu boleh cari ustaz lain siap-siap untuk ganti kuliah saya tu, supaya taklah kita rugi malam tu. Tapi saya memang saya kena outstation seminggu juga kat London. Cuma flight tu saya tak boleh nak kata 14 atau 15 sebab dia orang baru nak ambil staff saya duduk tengah buat apa ni untuk tengok daripada travel agent lah untuk ambil flight tu. Jadi insya-Allah maknanya kalau panjang umur memang 14, daripada 14 atau 15 tu seminggu lah saya akan ada di luar negara. Jadi eloklah tu bolehlah bagi tahu bahagian penjemput ustaz tu untuk buatlah cover siapa-siapa supaya kita tak rugi malam Ahad, malam Isnin minggu depan insya-Allah. Semoga Allah Taala beri taufik untuk kita dapat faham perkara ini, kita dapat amal dan kita dapat sampaikan pada saudara kita lain insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal syakirin wa syukru lahu syukral hamidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amala alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu indak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.